Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala akan limpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah hari ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan menyambung lagi tafsir kita dan tadabbur kita pada surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Jadi saya jemput kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua untuk bersama-sama dengan saya, dan terima kasih kepada Puan Nik Rasimah, yang saya nampak dekat sini naik, Puan Nik Rasimah yang bersama dengan saya. Mohon jasa baik untuk komen di bawah untuk maklumkan kepada saya sama ada suara saya jelas ataupun tidak, clear ataupun tidak, sama ada live ini berjalan dengan lancar ataupun tidak dan sebagainya. Okey, terima kasih juga kepada Puan Syimah Daros. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan juga semua yang mengikuti kelas ini. Terima kasih kepada semua. Minta panjang-panjangkan live ini di Facebook, di grup, di fanpage, di mana-mana sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama sedang memanjang-manjangkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, saya minta maaf untuk permulaan ini saya menggunakan Facebook isteri saya, sebab Facebook saya kena ban kena ban dengan Mark Zuckerberg. Dia telah ban saya punya Facebook. Saya tak boleh live dalam tempoh hampir sebulan. Saya pun tak boleh post apa-apa gambar. Tapi semalam dah boleh post dah gambar di Facebook. Tapi saya punya live kena ban lagi dalam tempoh hampir sebulan. Mungkin dalam 2 minggu lagi kot akan berakhir. Angkara sebab kita update pasal Palestin tempoh hari berkaitan dengan Palestin. Jadi saya punya Facebook kena ban lah. Jadi disebabkan tak boleh live, saya gunakan Facebook wife saya untuk live di PMP. Apapun ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat, dan kita masih lagi boleh teruskan. Kita punya misi kita, tujuan awal kita adalah untuk sama-sama tadabbur dan kita nak sama-sama menyelam lautan tafsir yang sangat luas ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak akan habis-habis, akan digali sampailah ke hari akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan mukjizat yang kita sedang baca ini akan menerangi hati-hati kita, dan mudah-mudahan seperti kata Ibn Qayyim Jauzi, selagi mana hati kita berdamping dengan Allah, selagi mana hati kita tidak ada rasa cinta kepada dunia, dan selagi mana hati kita rasa resah tanpa i'tiqad akidah kepada Allah, selagi itu hati kita bercahaya dan tidak akan bergerhana. Gerhana hati ni, makna hilang cahaya hati ni bila mana kita jauh daripada Allah, bila mana kita mula rasa cinta kepada dunia itu lebih keperluannya daripada perkara-perkara yang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan sambung lagi tafsir kita pada surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada ayat yang ke-22. Kita dah berada di fasa-fasa akhir surah As-Sajdah. Mudah-mudahan awal-awal surah As-Sajdah itu sikit sebanyak memberi kita kefahaman dan boleh beramal dengan apa yang kita telah kita ketahui, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Nik Rasimah, suara jelas. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih
gambar lidah Jahiri, terima kasih kerana menonton. Puan Shima, alhamdulillah, terima kasih, line clear. PMP Subang, alhamdulillah clear. Siapa lagi? Rokayah Muhammad Mustafa. Saya baca tuan-tuan dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita saling bertaaruf, saling bersuai kenal pada awal ini, insya-Allah. Okey, baik. Kita akan sambung pada ayat yang ke-22 dan insya-Allah kita akan tengok sedikit pada ayat yang ke-21. Saya minta maaf pada minggu lalu, saya ayat 21 tu tak dapat detail secara mendalam, hanya secara surface saja. Jadi hari ini kita akan ulang pada ayat yang ke-21. Setelah Allah cerita tentang balasan bagi orang yang mukmin, dan juga Allah Ta'ala bercerita tentang balasan orang fasik, yang mana kata Allah, kullama aradu an yakhruju minha, apabila mereka aradu, ingin keluar, an yakhruju minha, keluar daripada neraka, kata Allah Ta'ala, u'idu fiha, kami akan kembali, tarik dia, kembalikan dan letak di dalam tengah-tengah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, waqila lahum, dan penghuni penjaga neraka akan bagi tahu pada penghuni neraka dalam keadaan menyindir, menghina mereka, fadhuku azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun, sekarang kamu rasalah azab yang dahulu kamu telah dustakan. Kata Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama alim, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, dalam 3 minggu lepas saya ada cerita tentang sejarah Fudail bin Iyad, salah seorang samsing yang terkenal di kota Baghdad, di kota Baghdad. Fudail bin Iyad ni seorang samsing. Dia ni adalah sangat terkenal dengan kejahatan-kejahatan dia, namun Allah campakkan hidayah dalam hatinya. Akhirnya dia menerima agama Allah, dia beriman kepada Allah dan menjadi alim, dan menjadi alim ulama. Sampai hari ini namanya disebut-sebut, kajian-kajiannya dibaca. Dia punya kod-kod kata-katanya sentiasa menjadi dinakalkan, diambil oleh para ulama selepasnya. Katanya, bila Allah Ta'ala menyebutkan u'idu fiha, bagaimana penghuni neraka yang cuba keluar, lari daripada neraka, Allah ambil dia dan letakkan di tengah-tengah neraka. Kata Fudail bin Iyad, demi Allah, wallahi, dia bersumpah, kata dia, demi Allah, sesungguhnya tangan-tangan mereka itu akan digari, kaki-kaki mereka akan dibelenggu dengan api neraka. Lalu api yang menjulang tinggi itu, dan para malaikat akan memukul mereka sambil menarik dan menghumbankan mereka ke dalam api neraka. Ini antara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad tentang ayat kalimah u'idu fiha, macam mana penghuni neraka keluar daripada neraka lalu akan dikembalikan dalam neraka. Sudahlah dipukul, sudahlah ditarik, diazab, masuk semula ke dalam neraka, lalu disindir emosinya, katanya udzuqu azaban nar, sekarang kamu rasakanlah azab neraka, kuntum bihi tukadzibun, yang mana dekat dunia dahulu kamu telah dustakan azab dalam api neraka. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengok pada ayat yang ke-21. Allah Ta'ala menyebutkan, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ayat yang ke-21 ni tuan-tuan sebenarnya adalah ayat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah disebutkan oleh ulama tafsir, tapi saya melihat ayat ini adalah sebagai rahmat Allah, iaitu Allah Ta'ala mengingatkan orang fasik, sebelum kamu akan masuk dalam neraka, yang mana kamu akan duduk dalam neraka tu lama keadaannya, diazab, diseksa, dipukul, dibakar dan sebagainya, dan kamu tak akan dapat lari daripada azab api neraka. Kamu kena ingat, walanudhiqannahum minal azabil adna, kami akan rasakan kamu azab yang didekatkan, qabla ataupun dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar, iaitu di hari akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala memberi peringatan pada kita, orang yang fasik, orang yang melakukan kejahatan, orang yang tak beriman pada Allah dan Rasulnya, orang yang jauh daripada Allah, di dunia mereka akan dirasakan dengan azab, mereka akan diberikan kesempitan, mereka akan diberikan kesusahan, keresahan hati, ujian, tekanan, macam-macam Allah berikan pada mereka. Tapi tujuan dia, tengok pada akhir ayat 21 tu kata Allah,
la'allahum yarji'un. Semua ujian-ujian itu, kesakitan-kesakitan di dunia itu adalah untuk kita sedar agar yarji'un, kembali kepada Allah. Bila kita jauh daripada Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kita satu azab ataupun satu ujian, sebenarnya itu sebagai satu teguran supaya kita beringat, sebenarnya saya ini jauh daripada Allah. Saya mesti kembali pada Allah. Kita mesti bertaubat, mesti berserah dan berdoa kepada Allah. Itu hanya teguran. Sepatutnya itu adalah sebagai rahmat. Okay? Itu adalah sebagai rahmat. Sepatutnya itu yang perlu ada dalam diri kita. Allah Ta'ala berikan satu ujian, berikan satu kesakitan, sedar ini adalah satu teguran daripada Allah Ta'ala supaya kita kembali. Sebab azab dunia lebih mudah, lebih ringan daripada azab di hari akhirat. Cumanya bila kita ditimpa azab ni, selalunya kita akan melata, kenapa Tuhan tak suka saya? Kenapa? Dia ada rasa macam tu. Sepatutnya ditimpa ujian, ditimpa kesusahan, membawa kita kembali kepada Allah. Yang paling kita takut bukan ujian. Yang paling kita takut bukan kesakitan. Yang paling kita takut adalah sebenarnya bila Allah berikan kita nikmat, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala berikan dalam masa yang sama kita jauh daripada Allah. Itu yang paling kita takut. Sedang kita bermaksiat, sedang kita jauh daripada Allah, selagi itu, selama itu Allah tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Itu yang paling takut. Kalau Allah beri kita ujian, beri kita tekanan, beri kita kesakitan, sepatutnya kita perlu syukur. Sebab itu teguran. Allah Ta'ala masih melihat kita, Allah masih lagi nak tegur kita, Allah Ta'ala masih lagi nak beri peluang kepada kita, masih lagi nak beri harapan pada kita. Tapi kalau Allah tak nak kita, nak memang kita jauh, dia beri nikmat, beri nikmat, beri nikmat, makin jauh, makin jauh, makin jauh daripada Allah. Yang itu menyebabkan kita akan jadi lalai, jadi takabur, jadi sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebut, aku akan beri walanuziqannahum, berikan azab kepada mereka, iaitu azab al-adna, azab yang didekatkan, azab di dunia, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar di hari akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah, beringat kepada Allah Ta'ala. Okey, yang ini saya dah sebut tuan-tuan pada minggu lalu, cuma saya nak jelaskan dan detailkan sedikit. Tuan-tuan perhatikan kalimah azab al-adna. Kalimah al-azab al-adna. Azab al-adna bermaksud azab yang didekatkan. Azab al-adna bermaksud azab yang didekatkan. Baik, kalimah adna dia datang daripada kalimah dana. Okey, azab al-adna, dia adna tu dia datang daripada kalimah dana dunuwun. Okey, dana dunuwun. Dal nun alif, dia kita panggil sebagai root word dia, kata akar dia. Kalimah adna tu datang daripada kalimah dana dunuwun. Dia memberi 3 maksud. Okey, pertama dekat, kedua rendah, ketiga kurang. Okey, bila sebut dana ataupun adna, itu bermaksud dekat, dia bermaksud rendah, dia bermaksud kurang. Okey, jadi para ulama mengatakan azab al-adna ini, majoriti kata ini adalah dunia. Sebab itu kalimah dunia dalam bahasa Arab disebut sebagai dunia, dia datang daripada kalimah dana, dunuwun, adna. Okey, dunia. Okey, kalimah yang sama, root word yang sama daripada kalimah dana, dal nun alif. Maksud dekat. Kenapa dekat? Sebab yang paling dekat dengan kita adalah alam dunia. Kita berada di alam dunia. Kenapa dana bermaksud rendah? Sebab kedudukan dunia lebih rendah daripada kedudukan hari akhirat. Kenapa dana ni ataupun adna ni bermaksud kurang? Sebab apa-apa nikmat di dunia tetap kurang daripada nikmat hari akhirat. Apa-apa azab dan kesusahan di dunia tetap rendah daripada azab dan kesusahan daripada di hari akhirat. Okey, sebab itu bila Allah Ta'ala gunakan perbandingan, Allah gunakan kalimah azabal adna dengan azabal akbar. Azab dekat dengan azab besar. Perbandingan ni tak setara, tak sekufu tuan-tuan. Sebab kalau setara, azab besar lawannya azab kecil. Kan? Azabal adna, azab dekat, sepatutnya lawannya adalah azab abad, azab yang jauh. Itu sepatutnya dia punya sekufu perbandingan dia. Tapi tak sama.
Tak sama tu bukan menunjukkan kecacatan pada ayat Quran, tapi menunjukkan ketepatan dia. Sebab Allah nak memberitahu pada kita, azab yang dekat tu dekat mana? Dekat dunia. Dan kamu kena tahu, azab dunia itulah dia tak seteruk macam azab di hari akhirat. Keadaan di dunia taklah setinggi macam di hari akhirat. Kedudukan dunia itu sangat dekat dengan kamu berbanding hari akhirat. Okay, itu yang Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita. Baik, sekarang tuan-tuan, kita tengok pada pandangan para ulama tafsir. Pertama, kalau tuan-tuan tengok daripada kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, dia kata, azab al-adna dunal azabil akbar. Bila Allah kata, nanti kamu orang musyrik akan rasa azab yang didekatkan sebelum azab besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini adalah merujuk kepada peperangan Badar. Surah Sajadah adalah surah Mekah, surah yang diturunkan zaman Nabi sebelum hijrah. Jadi bila dia kata azab al-adna, menunjukkan kepada orang musyrik nanti ada azab yang besar, azab yang dekat yang akan menghampiri mereka, iaitu azab di dalam peperangan Badar. Sebab kalau tengok pada sejarah, di kota Mekah tidak ada satu rumah pun yang akan dapat lari daripada kesedihan selepas perang Badar. Semua rumah dalam keadaan kesedihan. Kenapa? Paling tidak setiap rumah mesti ada yang warisnya, keluarganya ditawan sebagai tawanan Badar. Satu lagi, antara keluarganya, warisnya mesti ada yang mati di dalam peperangan Badar. Ini orang musyrik Mekah. Ataupun kata Abdullah bin Mas'ud, dua-dua keadaan ini berlaku dalam satu rumah. Dalam pendek kata, tidak ada satu rumah pun yang akan dapat lepas daripada keadaan tersebut. Semuanya dalam keadaan sama ada ditawan ataupun dalam keadaan mereka terbunuh. Jadi kesedihan itu menimpa selepas peperangan Badar di kota Mekah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, itu pandangan dia tentang azab al-adna. Sebab tuan-tuan kena faham, zaman surah Sajadah ni diturunkan, zaman tu adalah fasa Nabi SAW berada di fasa orang musyrik ni sedang berbahagia-rela melakukan azab, seksa, pukul sahabat Nabi, bunuh sahabat Nabi, jatuhkan hukuman berat pada sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini zaman mereka enjoy tuan-tuan, duk azab orang-orang Mekah, orang-orang Muslim di Mekah ni. Nanti tuan-tuan tengok ayat 29-30 surah Sajadah tu, ada Allah Ta'ala sebutkan, ada ayat dia, nanti saya sebut kepada tuan-tuan. Okay, jadi bila mereka dalam keadaan seperti itu, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan azab al-adna. Jadi sahabat Nabi kata, ini merujuk yang paling dekat azabnya selepas peristiwa tu adalah kekalahan orang Mekah di dalam perang Badar bersama dengan Nabi SAW. Nabi menang dalam perang Badar, mereka kalah. Itu azab yang didekatkan. Tujuan dia adalah untuk beri peringatan pada orang Quraisy di Mekah. Kamu sebenarnya tak kuat pun. Kamu sebenarnya kena nampak itu sebagai ujian dan sebagai tanda kamu perlu kembali pada Allah. Dan kita tengok selepas perang Badar, ada sebahagian besar daripada orang musyrik Mekah yang bermusuh dengan Nabi, akhirnya kembali dan beriman kepada Nabi SAW. Orang Madinah pun begitu juga. Ada yang bermusuh dengan Nabi, selepas perang Badar mereka beriman kepada Nabi SAW. Okey, baik. Itu yang pertama lah. Pandangan yang kedua pula, antara pandangan daripada Abdullah bin Abbas. Tadi Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan, lain Ni Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan azab al-adna, azab yang didekatkan itu adalah merujuk kepada azab kubur. Okay? Azab yang dekat dunia tu bermaksud adalah azab kubur. Sebelum azab yang besar adalah merujuk pada hari akhirat. Ini pandangan yang kedua. Okay, baik. Ini pandangan daripada Abdullah bin Abbas. Pandangan yang ketiga, iaitu pandangan daripada Abdullah bin Abbas juga, tetapi dibawa oleh Abu Ubaidah. Okey, katanya azab al-adna ini adalah merujuk kepada hukuman hudud. Okey, merujuk kepada hukuman hudud. Setiap apa yang mereka lakukan, orang fasik melakukan macam-macam dosa, maksiat dan sebagainya, mereka ada hukuman hudud, hukuman yang Allah telah tetapkan.
Kalau kamu mencuri, macam ni hukumannya. Kalau kamu berzina, macam ni hukumannya. Kalau kamu melakukan sekian-sekian dosa, macam ni hukumannya. Ini azab di dunia, namanya hukuman hudud. Tujuan dia bukan untuk menyeksa kamu, bukan untuk mencedera, sengaja-sengaja menyusahkan kamu, tetapi ia adalah sebagai tujuan pelajaran untuk kamu kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan daripada sahabat Nabi juga. Pandangan yang keempat pula kata daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas banyak tuan-tuan dia keluarkan pandangan-pandangan dia. Kita pun tahu Abdullah bin Abbas antara sahabat Nabi yang alim dalam bidang tafsir, yang mana Nabi pernah doakan kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berkat doa Nabi ni, Abdullah bin Abbas jadi sahabat Nabi. Walaupun dia masa tu sahabat kecil, tetapi sangat alim dalam bidang tafsir dan diakui oleh Umar Al-Khattab. Masa selepas Nabi wafat, Umar Al-Khattab ni pernah kumpulkan Abdullah bin Abbas. Dia adalah sepupu Nabi, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, okay, pakcik Nabi SAW. Umar Al-Khattab ni jadi khalifah, kumpulkan menteri-menteri dia. Kemudian dia bawa Abdullah bin Abbas, kecil lagi Abdullah bin Abbas. Menteri-menteri Umar Al-Khattab ni tak setuju. Dia kata, yang ini anak kecil ni, bayi-bayi anak cucu kami ni, sepatutnya dia tak layak duduk dalam mesyuarat menteri-menteri ni. Sepatutnya dia tak boleh duduk sini, duduk luar. Tapi Umar Al-Khattab nak tunjukkan Abdullah bin Abbas sangat layak. Dan Umar Al-Khattab bertanya pada Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu wahai Abdullah tentang ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath? Surah An-Nasr kan, Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan Allah berikan kemenangan. Kata menteri-menteri dia, sebelum tu Umar tanya pada menteri yang lain. Mereka kata ayat itu adalah bercerita tentang pertolongan Allah dan Allah berikan kemenangan pada Nabi. Tapi bila ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas kata tak, ayat itu sebagai tanda Nabi telah selesai urusannya dan tanda kewafatan Nabi SAW. Ini kebijakan Abdullah bin Abbas. Dia melihat tafsir itu dari sudut yang berbeza berkat doa Nabi SAW. Kita pun, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada anak, ada cucu, kan, ada anak-anak jiran-jiran tetangga kita, saudara mara kita yang minta doa, macam mana nak doakan anak-anak yang baru dilahirkan? Antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini namanya doa Abdullah bin Abbas. Ataupun baca lagi satu doa, iaitu doa Anas bin Malik. Kan, Nabi pernah baca Allahumma akthir malihi wa walidihi wa wasi' li fid darihi wa barik li fi ma a'taituhu. Kemudian apa lagi? Wa ahsin amali faghfirli. Itu antara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh Google doa Abdullah bin Abbas, doa Anas bin Malik. Ini doa-doa yang baik untuk kita amalkan. Doa ni dibaca oleh Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Okey, jadi Abdullah bin Abbas kata, pandangan dia yang berikutnya, ada 4 pandangan. Dia kata azab al-adna itu adalah merujuk kepada musibah-musibah di dunia. Sama ada rasa sakit, sama ada ditimpa bencana, sama ada diberikan ujian, tujuan dia adalah untuk manusia bertaubat kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, setiap musibah yang Allah turun pada kita, setiap ujian, tekanan, kesakitan yang Allah turunkan kepada kita, matlamat dia adalah taubat. Sebab itu Allah ikat dengan kalimah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu bertakwa, kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ kita kena faham, ujian, kesusahan, kesakitan, penderitaan dan macam-macam musibah dunia yang Allah timpa pada kita, tujuan dia adalah untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini kita dah sentuh pada minggu yang lalu. Sekadar saya nak tekankan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan pada ayat yang ke-21 ni kita akan nampak ini adalah ayat rahmat daripada Allah. Setiap yang Allah timpakan kita di dunia adalah rahmat sebagai ingatan. Okey, teguran. Macamlah kita sebagai ibu bapa. Ada anak kita melakukan sekian-sekian perkara yang salah. Bukan benda-benda kecil yang remeh-temeh, tapi memang benda yang salah. Mungkin dia kurang ajar, mungkin dia sudah akhlaknya kasar, kita nak menegurnya. Maka salah satu yang kita jatuhkan hukuman, rotan.
Rotan tu, si anak mungkin melihat rotan itu sebagai, kenapa ayah saya pukul saya tak buat apa-apa pun, benda sikit saja, pandangan si anak. Tapi sebagai seorang ayah, kita mengatakan rotan itu adalah sebagai teguran. Dan rotan itu walaupun sakit kepada kamu, tetapi itu adalah tanda aku sayang, kasih pada kamu, dan ini adalah satu pendidikan daripada aku. Kalau si anak tu tuan-tuan, kita tak ditegur, kita tengok dia macam tu, biar je lah, kita tak pukul dia. Sebenarnya itu lebih bahaya kan, daripada si bapa pukul anak, rotan anak tu sebagai teguran, itu lebih baik daripada si bapa ataupun si ibu biarkan anak dia makin jauh, makin tak dibentuk, makin tak diajar dan sebagainya. Sudah tanda itu tak dikasihi, tak ada kasih sayang. Dan satu lagi tanda mungkin si anak tu terus membesar sebagai tidak menjadi seperti yang dikehendaki. Okay? Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita seperti itu. Setiap ujian yang Allah timpakan pada manusia, itu adalah sebagai ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba tengok surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 55. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita ada dua perkara azab dunia ni. Azab dunia yang tanpa kita sedar. Pertama, azab harta. Satu lagi, azab zuriat. Kita nampak harta dan zuriat ni sebagai nikmat, tapi Allah ingatkan kita, boleh jadi dia sebagai azab. Cuba tengok surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 55. Okay, surah yang ke-9 ayat 55. Saya cek. Okay, surah yang ke-9 ayat 55, surah At-Taubah. Allah Ta'ala menyebutkan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kata Allah Ta'ala, janganlah harta mereka dan zuriat mereka menarik hati kamu. Jangan kamu takjub, jangan kamu kagum langsung dengan harta mereka, dengan zuriat mereka. Okey, zaman ni tuan-tuan, mungkin zaman dahulu kita tengok orang berbangga-bangga dengan harta-harta dia kan, dengan anak-anak dia. Lagi ramai anak, zaman dahulu dia akan berbangga dengan anak-anak dia. Ramai anak tu adalah sebagai satu harta lah, aset bagi dia, bekerja untuk dia. Kalau mereka di Mekah ni berdagang, berniaga, okay, jadi anak yang ramai tu adalah aset, sebab anak-anak ni akan bekerja. Okay, anak-anak ni akan bekerja untuk dia. Saya bagi contoh tuan-tuan, mungkin kita tak nampak. Kalau tuan-tuan pergi pasar Borong, Selayang, tuan-tuan akan nampak yang bekerja di sana tu kebanyakan adalah satu keluarga. Sebab anak dia ramai. Saya ada kawan, dia Chinese. Ayahnya bos lah dekat pasar Borong. Adik-beradiknya 10 orang. Jarang-jarang saya jumpa Chinese yang anaknya ramai. Tapi dia kata, ayah saya memang nak anak ramai. Tujuan dia adalah untuk bantu dia bekerja di pasar Borong. Itu aset tuan-tuan. Jadi saya nampak orang Quraisy Mekah, mereka berniaga di Syam ke Yaman. Jadi mereka perlukan anak yang ramai sebagai aset. Sebab dia tak payah hire pekerja dah. Sebab anak-anak tu adalah pekerja dia. Itu aset. Jadi Allah kata, kamu jangan kagum tengok anak mereka ramai. Jangan kagum tengok hartanya berkoyan-koyan. Jangan kagum. Biasa saja. Tapi zaman hari ni tuan-tuan, mungkin juga kita boleh nampak ada orang berbangga dengan anak-anak ni. Contohlah, anak yang pertama saya ni doktor. Anak yang kedua saya ni engineer. Anak yang ketiga saya ni dia sekarang jadi pensyarah dekat Dubai. Baru dapat tawaran pergi ke Syajarah pula, macam-macam lah. Orang berbangga dengan anak-anak kan, sebut nama anak. Ada yang rasa kecil hati, anak saya kenapalah biasa-biasa sangat. Anak saya duduk di rumah saja, tak bekerja mungkin. Anak saya mungkin biasa, macam banyak-banyak keadaan lah. Tapi yang kita boleh nampak sebenarnya Allah Ta'ala pesan pada kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sebab boleh jadi nikmat, boleh jadi azab. Anak yang duduk di rumah, boleh jadi itu adalah nikmat. Sebab kita dalam keadaan beransur tua, anak inilah yang ada masa untuk melihat kita, membantu kita, menjaga kita, menghantar ke hospital dan sebagainya. Berbeza anak-anak yang di luar sana kan, yang duduk jauh, dia ada harta tapi dia tak ada masa dengan kita. Memang dia akan bantu kewangan. Jadi lihat anak ni semuanya sebagai nikmat. Anak-anak ni lihatlah sebagai semuanya ada peranan masing-masing untuk berkhidmat kepada kita. Anak yang ada harta mungkin dia boleh mampu bagi wang kepada kita.
Anak yang tak ada harta tapi ada masa, dia ada masa untuk membantu kita. Jadi lihat dalam keadaan anak-anak semua ada peranan yang Allah telah aturkan. Cuma Allah pesan, jangan tengok harta orang lain dari sudut hartanya dengan anak-anaknya. Boleh jadi sebagai azab. Kata Allah, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kata Allah Ta'ala, boleh jadi Allah Ta'ala mengkehendaki, yuridullah, Allah Ta'ala nak liyu'adzibahum, mengazabkan kepada mereka fil hayatid dunya. Azab kepada mereka, azab apa tuan-tuan? Azab harta, azab anak-anak dekat dunia. Jadikan asbab anak mereka yang ramai tu, asbab harta yang banyak tu sebagai azab untuk mereka dekat dunia. Wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun, dan kelak akan melayanglah nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam keadaan dia berbangga dengan harta dan anak-anak dia sampai dia mati pun dalam keadaan kafir, tapi tanpa dia sedar, anak dan harta tu menjadi azab pada dia. Harta menjadi azab pada dia sebabkan harta itulah menyebabkan dia runsing, dia resah, dia naik darah tinggi, kencing manis, tak jaga kesihatan. Kita tak tahu, wallahualam. Sebab terlalu kerjakan harta, tak jaga kesihatan, tak pedulikan keluarga. Kan ramai. Saya baca dalam majalah Forbes tuan-tuan, dia ada temu ramah tak silap saya 200 millionaire yang ada aset company yang multinationalnya lah, yang memang bilion-bilion punya income setahun. Yang berjaya, dia tanya ada dua soalan. Yang berjaya dalam urusan kerjaya, berjaya tak dalam rumah tangga? Dia tunjukkan dalam majalah Forbes, majalah Fortune saya baca, ada 90% daripada jutawan-jutawan dunia ni yang gagal dalam rumah tangga. Dia berjaya dalam kerjaya dia, dalam bisnes, tapi 90% gagal dalam rumah tangga. Bukan kita nak salahkan, tapi tak balance. Memang kehidupan manusia macam tu, ada kos lepas dia kan. Dia tak balance. Okay? Jadi boleh jadi harta tu menjadi azab kepada manusia, dan boleh jadi anak-anak menjadi azab. Yang ni perangai macam ni, yang ni buat masalah macam ni, yang ini minta macam-macam, menyusahkan kita. Dia minta sekian-sekian sampai kita ni tak ada harta, terpaksa curi, terpaksa ambil rasuah, terpaksa buat benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang haram, semata-mata nak memenuhi keperluan dia. Macam-macam tuan-tuan. Jadi Allah pesan, salah satu daripada azab dunia ni adalah anak-anak dan juga mungkin harta-harta. Dan ini juga termasuk sebagai azab al-adna, azab yang Allah dekatkan kepada kita di dunia. Tapi ingatlah, tujuan dia bukan sekadar suka-suka dan menyusahkan kita, tapi adalah sebagai ingatan, teguran untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-22. Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-22, Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Dan siapakah, Allah Ta'ala gunakan kalimah man tuan-tuan. Di sini menunjukkan kepada istifham, ayat pertanyaan. Dan siapakah azlam, yang paling zalim? Kalimah azlam ni tuan-tuan daripada kalimah zulum. Okay? Azlam adalah kalimah daripada kalimah zulum, zalim. Tapi bila digunakan azlam, ataupun kita kata dia gunakan wazan af'ala dari sudut bahasa Arab, baris dia jadi azlam, dia merujuk kepada paling zalim. Okey, paling zalim. Kalau zalim, zalim. Okey, zalim tu maksudnya zalim. Tapi kalau azlam, dia paling zalim. Sebab itu contoh dalam bahasa Arab, kabir, besar. Tapi bila Allah kata Allah akbar, Allah maha besar. Tuan-tuan perhatikan kalimah akbar, alif, kaf, ba, ra. Akbar, alif baris atas, kaf mati, ba baris atas kan. Akbar itu bermaksud maha besar. Sama tak dengan kalimah azlam? Alif baris atas, dha dia mati, lam dia baris atas. Azlam, akbar, baris yang sama. Maknanya sama dia punya pattern dia. Baris atas huruf pertama, huruf ketiga, huruf kedua mati. Akbar, azlam. Kalau akbar datang daripada kalimah kabir, besar. Akbar, maha besar. Zalim, zalim. Azlam,
paling zalim. Ataupun kita sebut afdal. Kan daripada kalimah fadalah kan. Kita kata kelebihan, utama. Afdal yang paling utama. Macam tu. Paling terbaik. Lebih kurang macam tu tuan-tuan. Jadi Allah kata waman azlam, siapa yang paling zalim? Min man dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang Allah dzukira, yang telah Allah ingatkan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Allah Taala. Siapa yang paling zalim sebenarnya? Thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Allah. Ayat maksudnya apa tuan-tuan? Pada ayat yang ke-22 ni adalah satu pertanyaan yang tak perlu dijawab. Sebenarnya dia ayat kenyataan, tapi Allah gunakan uslub, gaya bahasa pertanyaan. Allah kata, siapa yang jahat sekarang ni? Siapa yang paling zalim? Sebab mungkin ada orang petikaikan, wahai Allah, Engkau Tuhan yang maha berkuasa. Okey, sebelum tu tuan-tuan, saya mungkin mungkin tuan-tuan tak berapa perasan ataupun terlupa. Kan kita pernah baca ayat sebelum ini, pada ayat yang pada ayat yang ke-13, bila Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, kalau kami nak beri hidayah pada seluruh manusia, tak ada masalah. Sebab aku Tuhan, aku boleh beri hidayah pada manusia, semua manusia jadi baik, tak ada masalah. Tapi Allah kata walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jin wan nasi ajma'in. Aku sendiri nak masukkan manusia dalam neraka jahanam. Manusia dan jin dalam neraka jahanam. Aku sendiri nak. Aku nak beri hidayah, tak ada masalah. Tapi aku sendiri nak masuk neraka, manusia dan jin dalam neraka. Mungkin orang tanya, kenapa Allah buat macam tu? Kan Allah tu berkuasa, sepatutnya semua jadi baik lah, semua masuk syurga, kan boleh. Jadi pertanyaan kita tu Allah jawab pada ayat ini, yang mana Allah kata waman azlam, siapa yang paling zalim sebenarnya? Mimmal dzukira bi ayati rabbih, setelah Allah datangkan peringatan dengan ayat-ayat Allah. Thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling. Siapa yang salah sekarang? Allah salah ke manusia salah? Okey. Ayat-ayat Allah tuan-tuan, ayati tu, bi ayatin tu, bi ayati yang tuan-tuan tengok tu, bi ayati adalah ayat-ayat Allah. Dia bermaksud tanda-tanda Allah. Bi ayati, ayat-ayat Allah tu bermaksud tanda-tanda Allah. Okay? Allah Ta'ala datangkan macam-macam tanda kebesaran dia, tanda-tanda kewujudan dia, tanda-tanda adanya hari kiamat dekat dunia ni. Banyak tanda. Tapi kamu yang berpaling setelah aku beri peringatan, aku ingatkan kamu, aku beri nikmat pada kamu, aku ingatkan pada kamu ni. Kamu yang berpaling, siapa yang zalim? Aku zalim ataupun kamu yang zalim? Tapi tuan-tuan perhatikan, Allah tak sebut kalimah zalim. Allah kata azlam, siapa yang paling zalim? Kalau kamu lihat aku sebagai Tuhan zalim, tak beri hidayah, aku tak beri hidayah pada kamu, aku yang nak campak kamu neraka, siapa yang paling zalim sekarang? Aku dah beri peringatan tapi kamu berpaling. Siapa yang paling zalim? Okey. Ini adalah ayat macam pertanyaan tuan-tuan, tapi itu adalah ayat kenyataan yang tak perlu kita jawab, tapi untuk membawa kita berfikir. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bi ayati. Cuba perhatikan. Allah ingatkan kita. Mimman dzukira bi ayati. Setelah Allah beri peringatan dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda Allah. Apa yang dimaksudkan dengan bi ayati? Tuan-tuan cuba buat nota. Ada 6 yang dimaksudkan dengan kalimah ayat. Tanda-tanda tu ataupun ayat-ayat tu selalu disebutkan orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ayat tu adalah bermaksud tanda. Okay? Ayat bermaksud tanda. Dalam bahasa Melayu disebut tanda. Apa ayat Allah? Apa tanda Allah tuan-tuan? Beriman dengan ayat Allah, beriman dengan tanda Allah tu apa? Tanda tu apa? Ayat tu apa? Okey. Sekejap saya tunjuk pada tuan-tuan. Ada 6 maksud. Pertama, ayat ataupun tanda adalah merujuk kepada tanda alam. Okey, macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan buat dua dulu. Ayat, bi ayat tu tanda, atau ayat ataupun tanda ada 2. Pertama disebut sebagai tanda kauniyah. Tanda kauniyah, tanda semula jadi, tanda alam, kauniyah. Satu lagi disebut sebagai tanda qauliyah. Tanda qauliyah iaitu dari sudut perkataan, tanda daripada ayat-ayat Quran. Okey, ada 2.
Satu maksudnya tanda kauniyah. Kauniyah ni tanda semula jadilah. Tuan-tuan tengok alam, tuan-tuan akan nampak tanda Allah. Okay. Jangan tunggu langit tulis kalimah Allah baru kata bawa wujudnya Allah. Tengok dekat corak badan ikan, kat sisir dia ada tulisan Allah. Allah. Kita baru rasa beriman. Tengok kat akar pokok kayu ada tulis Allah. Baru rasa tak. Pokok tu membesar tuan-tuan, itu dah menunjukkan tanda Allah. Alam yang luas ni pun dah membuktikan, menunjukkan tanda kebesaran Allah. Okay. Jadi ada tanda kauniyah semula jadi, ada tanda qauliyah perkataan. Okay, daripada Al-Quran. Okay, wahyu. Okay, daripada dua ni tuan-tuan, dua-dua ni ada 6. Okay, ada 6. Apa dia? Pertama, tanda ataupun ayah adalah merujuk kepada langit dan bumi. Perhatikan saja langit dan bumi, kita akan nampak tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Misal macam semalam tuan-tuan. Semalam ada super flower blood moon kan semalam. Selalu kita tengok super moon kan. Bulan tu jadi besar. Bulan tu saiz sama tapi dia jadi besar sebab dia dekat dengan bumi, nampak besar. Tapi semalam dia jadi super flower blood. Bulan super moon, bulan dia panggil bulan berdarah dalam bahasa kita lah, bulan berdarah. Bulan tu berwarna merah. Dia jadi gerhana lah, gerhana bulan semalam. Okey. Sebenarnya di situ ada tanda. Saya bangkitkan soalan dengan anak-anak. Saya tanya dia semalam. Kita kan tak boleh nak pergi masjid surau. Jadi saya soal ke anak-anak. Saya tanya, kenapa banyak-banyak fenomena alam kan, ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung berapi, ada apa lagi, banjir besar, tanah runtuh, ada gerhana. Kenapa sunnah yang Nabi buat hanya gerhana matahari, gerhana bulan, datangnya gerhana, ada solat sunat khusuf, solat sunat gerhana. Hanya fenomena alam ini saja yang ada solat sunat. Tapi kalau tsunami tak ada solat sunat. Ribut taufan tak ada solat sunat. Gempa bumi tak ada solat sunat. Tsunami tak ada solat sunat. Kenapa? Ini persoalan yang sajalah saya bangkitkan. Kenapa Nabi hanya sunnahkan kepada kita, dan solat sunat itu adalah solat sunat khusus, hanya kepada peristiwa gerhana, tidak kepada peristiwa atau fenomena alam yang lain. Adakah fenomena alam yang lain bukan datang daripada Allah? Tak. Okey, saja soalan saya timbulkan soalan. Sebenarnya sebab ni nak bagi tahu tanda-tanda ni, salah satunya pertama, langit bumi ni menjadi tanda-tanda Allah. Ayat bi ayatillah tu, tanda-tanda Allah tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bulan dan matahari ni adalah dua makhluk Allah yang terbesar yang kita boleh lihat dengan mata kita lah. Selain langit, matahari, bulan. Ni makhluk Allah paling besar yang kita boleh lihat dengan mata zahir kita ni. Tapi ada makhluk lagi besar, cuma kita tak nampak. Dan dua-dua makhluk ni tuan-tuan adalah makhluk, matahari dan bulan ni adalah makhluk yang hari-hari kita nampak. Gempa bumi bukan hari-hari berlaku tuan-tuan. Hari-hari tak nampak. Tsunami bukan hari-hari. Apa lagi? Bencana lain-lain tu bukan hari-hari tuan-tuan. Tapi bulan dan matahari ni hari-hari ada. Hari-hari. Sehingga sejarah manusia daripada zaman dahulu, ada yang menjadikan bulan dan matahari sebagai Tuhan, sebagai objek sembahan. Dia nampak siangnya matahari ni adalah sumber kehidupan, menghidupkan tumbuhan, menghidupkan dunia, macam-macam lah. Akhirnya dia sembah matahari. Dia lihat bulan waktu malam cantik, purnama, indah sebagainya, akhirnya dia sembah bulan. Okey. Sebab dua-dua ni nampak setiap hari. Okey, berbeza dengan lain. Bahkan kalau tak fenomena alam yang lain, tsunami, ribut taufan, orang tak nampak itu sebagai nikmat. Orang akan nampak itu sebagai bencana, kemusnahan. Tapi bulan, matahari, bahkan gerhana dia, orang tak nampak itu sebagai malapetaka, musibah. Orang nampak itu satu keajaiban. Kan? Jadi adanya solat kusuf, nama dia, solat gerhana tu adalah untuk tujuan membesarkan Allah. Kenapa membesarkan Allah? Pertama, untuk memberitahu kepada orang mukmin, fenomena yang kamu nampak pada bulan dan matahari tu, yang nampak luar biasa daripada keadaan dia, bukan besarkan dia, besarkan Allah. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan peristiwa itu. Kedua, bila berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari, sebenarnya kalau tengok dari sudut fakta sains, kajian-kajian yang dibuktikan di universiti, sebenarnya peristiwa itu Allah Ta'ala macam kalau kita tahu, maksud gerhana ni adalah menghilangkan cahaya dia. Matahari bila berlaku gerhana, Allah akan hilangkan fungsi dia, hilangkan cahaya matahari.
Bulan, bila Allah Ta'ala lakukan gerhana pada dia, dia akan hilang fungsinya sebagai memantulkan cahaya matahari. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau manusia sembah matahari yang sentiasa bercahaya waktu siang, kalau dia Tuhan, dia mesti tak pernah sesekali akan hilang fungsi dia. Sebab Tuhan akan sentiasa berkuasa. Tapi bila berlaku gerhana, matahari akan hilang fungsi dia, tak bercahaya dah. Jadi dia bukan Tuhan, ada Tuhan yang lagi besar, Allahu Akbar. Jadi adanya solat gerhana tuan-tuan, adanya khutbah gerhana, dan matlamat membesarkan Allah. Begitu juga dengan gerhana bulan. Dia hilang fungsi cahaya bulan pada malam tersebut. Orang-orang dahulu tuan-tuan tidak ada sumber elektrik, mereka jadikan bulan sebagai sumber cahaya pada waktu malam. Jadi bila berlaku gerhana, hilang fungsi bulan. Okey, hilang fungsi bulan. Nak memberitahu bulan bukan Tuhan. Sebab hilang fungsinya, dia tak berfungsi pada waktu tersebut. Yang berfungsi adalah Allah. Cuma dari sudut mata kasar, bila berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, orang tak nampak itu sebagai azab, tak nampak musibah. Tapi kita nampak sebagai keajaiban, kan? Keadaan berubah. Kalau tuan-tuan tengok pada gerhana matahari yang paling kita ada, bila berlaku gerhana matahari tuan-tuan akan perasan, cuba perhatikan, matahari ni dihilang cahaya dia tuan-tuan. Dia terang tapi dihilang cahaya dia. Dia akan nampak macam mendung. Ini kita kena tengok pada gerhana matahari. Kalau tuan-tuan belajar ilmu falak, tuan-tuan boleh tengok kajian-kajian yang dibuktikan. Kedua, bila berlaku gerhana matahari, angin tak bertiup. Angin tu diberhentikan dia punya tiupan dia. Dia macam terhenti. Okey. Ketiga, bila berlaku gerhana matahari tuan-tuan, haiwan-haiwan akan dalam keadaan kepelikan. Sehinggalah adalah yang mengatakan, bila berlaku gerhana matahari, fenomena alam ni, bila berlaku gerhana, dia seolah-olahnya macam satu raptai, rehearsal menuju kepada yaumul qiyamah. Macam manusia tak sangka. Bila Allah kata idza syamsu kuwirat, apabila matahari ni Allah akan gulungkan, kan, nak berlaku kiamat. Macam mana ya matahari yang bercahaya tiba-tiba boleh hilang cahaya, boleh padam, boleh hilang, boleh kita menafikan. Allah tunjuk. Kamu tengok gerhana, benda tu lari lain daripada kebiasaan. Dia norma dia tu berubah. Okey, fungsinya berubah. Dan itu sebagai rehearsal, ingatan. Sebab itu adanya solat gerhana. Okey, jadi bi ayatillah, tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang manusia berpaling tu, pertama adalah tanda langit dan bumi. Kedua tuan-tuan, iaitu tanda bi ayatillah, tanda-tanda Allah ni adalah pada diri kita. Adanya mata, adanya telinga, adanya mulut, tangan, kaki. Kalau kita berfikir tuan-tuan, sangat sempurna Allah jadikan 10 jari. Kenapa tak 11? Kenapa tak 3 jari? Kenapa? Semuanya ada fungsi-fungsi dia. Kalau hilang satu jari tuan-tuan, kekuatan tangan kita takkan kuat macam hari ini, macam 5 jari. Kalau Allah buang ibu jari, hanya 4 jari, dia takkan sekuat macam ni. Macam-macam tuan-tuan. Okey? Tanda-tanda yang Allah sebut bi ayatillah tu, pertama tadi langit dan bumi, kedua adalah pada diri kita. Ketiga, tanda bi ayatillah adalah melalui akal. Okey, tanda Allah ni adalah melalui akal. Okey, sebab apa? Sebab akal ni manusia boleh menjangkaui luas daripada kemampuan yang kita boleh fikirkan. Manusia boleh naik sampai ke angkasa lepas. Manusia boleh membina bangunan setinggi alam. Manusia boleh buat binaan batu-batu, membuat rumah-rumah di kediaman-kediaman mereka di batu-batu gunung-gunung besar dan sebagainya, macam-macam. Okey, melalui akal kita boleh nampak tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, manusia boleh cipta tuan-tuan. Hari ni macam-macam lah. Kamera boleh masuk dalam badan, boleh buat CT scan, boleh buat X-ray. Benda yang, ya Allah, kita fikir dahsyat sungguh manusia punya pemikiran, kreatif dia, kemampuan berfikir dia, kan. Bahkan kalau tengok pada sudut ulama silam lagi hebat. Mereka boleh menghafal matan-matan hadis tu beratus-ratus ribu tak bercampur satu sama, macam komputer. Hafalan mereka, ingatan mereka dan sebagainya. Jadi tanda-tanda Allah tu melalui akal. Keempat, tanda-tanda Allah ni juga boleh merujuk kepada alam, merujuk kepada sejarah alam. Sejarah umat terdahulu, sejarah-sejarah sebelum tu. Yang ni yang Allah akan sebut tanda selepas ni tuan-tuan. Okey, macam mana Nabi SAW menghadapi keadaan tu, Allah minta Nabi SAW tengok umat yang terdahulu. Minta tengok umat terdahulu, belajar daripada umat terdahulu. Dan di situ pun ada tanda-tanda daripada Allah. Yang kelima, melihat tanda Allah, iaitu melalui
azab dan musibah yang Allah timpakan pada umat terdahulu. Yang keenam, tanda-tanda Allah adalah merujuk kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini adalah bi ayatillah. Okey. Jadi Allah kata, aku siapa yang lebih zalim setelah aku memberi peringatan melalui ayat-ayat Allah, melalui tanda-tanda Allah. Ada 6 tanda tuan-tuan. Dan 6 yang saya sebutkan tadi, kalau kita fikir dan kita lihat, sebenarnya kita tak boleh meragukan dan kita tak boleh rasa ragu-ragu dengan kekuasaan Allah dan kewujudan Allah. Mengiyakan keadaan kewujudan Allah sebenarnya lebih mudah daripada menafikan kewujudan Allah. Okay? Itu maksudnya bi ayatillah, tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah jelaskan, nyatakan, buktikan tanda-tandanya. Thumma a'rada anha, tapi manusia berpaling daripada kebenaran, daripada tanda-tanda tersebut. Siapa yang lebih zalim? Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut, inna minal mujrimina muntakimun. Allah kata inna minal mujrimina muntakimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan yang besar, yang berat kepada al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Baik, tuan-tuan perhatikan. Setelah Allah kata, Allah bagi persoalan, kenyataan dalam bentuk persoalan. Siapa yang lagi zalim? Aku ataupun manusia yang aku dah berikan peringatan melalui tanda-tanda aku tapi berpaling. Kemudian Allah tutup dengan apa tuan-tuan? Inna minal mujrimina muntaqimun. Tak apa, nanti aku akan berikan azab yang berat kepada al-mujrimin. Al-mujrimin tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kamus Mu'jam dan sebagainya, kamus Arab tuan-tuan, dia disebut sebagai jarama nafsahu. Al-mujrimin bermaksud jarama nafsahu, iaitu penjenayah. Penjenayah. Kenapa Allah sebut penjenayah tuan-tuan? Allah kata inna minal mujrimina muntaqimun. Al-mujrimin dalam kamus bahasa Arab disertikan dengan jarama nafsahu, penjenayah. Penjenayah dekat sini adalah Allah kata, tak apa, penjenayah ni aku akan beri azab yang berat di hari akhirat. Kenapa sebut penjenayah tuan-tuan? Sebab seolah-olahnya Allah Ta'ala nak highlight, kalau kita dalam bahasa kita lah, seseorang yang dah diberitahu undang-undang, tahu tentang undang-undang dah, tapi langgar undang-undang, bunuh orang, buat benda yang melanggar undang-undang, kita panggil apa? Ni penjenayah. Kan? Penjenayah. Jadi apatah lagi kalau manusia yang tahu undang-undang Allah, hukum hakam Allah, kemudian dia langgar dengan sengaja, itulah penjenayah yang lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan azab dia lebih berat dan setimpalan dengan apa yang dia lakukan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Menafikan Allah, menafikan Rasul, menafikan Al-Quran. Ni intipati dalam surah Sajadah pada peringkat awal yang kita pernah sentuh pada mula-mula dulu kita baca tafsir surah As-Sajadah. Okey. Baik, selesai untuk ayat yang ke-22. Sebenarnya tuan-tuan, daripada ayat 1 sampai ayat 22, Allah bincang tentang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhirat. 3 perkara. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, siapa yang beriman, dia jadi orang mukmin. Tandanya dekat dunia macam ni sekian-sekian-sekian. Akhiratnya balasan sekian-sekian-sekian. Siapa yang tak beriman dengan 3 perkara ni, tandanya dekat dunia sekian-sekian-sekian dan balasannya hari akhirat sekian-sekian-sekian. Habis pada ayat 22 tuan-tuan. Selesai. Ayat 23 sampai ayat yang ke-30, 7 ayat berbaki ni tuan-tuan, Allah datangkan dalil akli, bukti akal. Okey, aku dah beritahu pada kamu, orang yang beriman dengan Allah, Rasul, Quran, dia akan jadi macam ni, mukmin. Balasannya macam ni. Orang yang tak beriman pada 3 perkara, dia akan jadi fasik dan balasannya di akhirat macam ni. Kemudian mungkin ada orang bertanya dan kita berfikir kan, apa tandanya? Apa buktinya? Siapa yang pernah kena keadaan ni? Allah datangkan bukti pada ayat 23 sampai ayat 30. Ada tandanya dan ada umat terdahulu yang pernah merasainya. Yang ini juga disebut sebagai tadi saya sebut ayatillah, tanda-tanda Allah melalui sejarah umat-umat terdahulu, azab-azab pada umat terdahulu. Dan Allah datangkan dalil akli, dalil akal ni adalah melalui peristiwa kisah Bani Israel dan juga kisah Nabi Musa AS. Okey, maknanya kalau orang menafikan
ada beza orang mukmin dengan orang fasik. Jadi Allah ingatkan Nabi dan juga para sahabat dan juga orang musyrik pada waktu itu. Kamu tengok saja sejarah umat terdahulu tentang Nabi Musa dan juga tentang Bani Israel. Keadaan yang sama, sejarah yang sama, pattern keadaan yang sama, tak berbeza pun. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada apa-apa soalan dulu sebelum kita lanjutkan? Subhanallah, dah pukul 11 dah. Rasa tak selesai hari ni juga. Tak apa. Tak apa, kita pelan-pelan slow and steady lah, insya-Allah. Okey, boleh saya teruskan? Ada apa-apa soalan? Saya go through jap tengok sahabat-sahabat yang dah ni. Terima kasih Puan Shima sentiasa update nota. Terima kasih. Okey, tak ada soalan. Okey, baik. Kalau ada banyak tuan-tuan boleh buka tafsir ataupun buka terjemahan Quran, kita sama-sama boleh tengok kan, sama-sama kita boleh tadabbur. Okey, tengok pada ayat yang ke-23. Okey, pada ayat yang ke-23 tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil. Ayat ni tuan-tuan boleh kata macam ayat tasliyah, ayat pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pujukan? Sebabnya seolah-olahnya tuan-tuan kena ingat lagi, surah ni adalah surah Mekah, surah sebelum hijrah. Zaman Nabi di Mekah dalam zaman-zaman yang sangat krusial, yang kritikal. Sahabat-sahabat Nabi tak boleh beramal secara terbuka, ditindas, dizalimi, diseksa dan sebagainya. Jadi ada ayat pujukan daripada Allah kepada Nabi dalam masa sama sebagai ayat ancaman kepada orang-orang musyrikin kota Mekah. Allah menyebutkan dalil akli dia, bukti dia apa yang aku dah sebutkan tadi tentang orang mukmin yang beriman dengan sekian-sekian, dia hidup macam ni sekian-sekian, balasan akhirat sekian-sekian. Orang fasik yang mengingkari sekian-sekian, balasan di akhirat sekian-sekian, macam ni keadaan dia. Allah kata walaqad atayna Musal kitab. Kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa al-kitab, merujuk kepada at-Taurat. Okay? Kami, wahai Muhammad, kami berikan kamu Al-Quran, dan kami juga telah berikan kepada Musa at-Taurat. Benda yang sama juga, keadaan yang sama, pattern sejarah yang sama. Sebab itu sejarah tuan-tuan, kita melihat sejarah ni adalah pengulangan kisah sahaja. Cuma yang berubah adalah watak-watak orang-orangnya sahaja, tapi keadaannya, kehidupannya, cara manusia berfikir adalah sama. Saya pergilah ke mana-mana, dan mungkin tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pun pernah pergi mengembara di mana-mana. Kita tengok macam mana orang dahulu berfikir nak membina empire, membina kuasa mereka mengikut keadaan mereka. Buat kota besar-besar alam di pesisiran pantai untuk menunjukkan kekuatan dia, menunjukkan kerajaan dia, menunjukkan kekuasaan dia. Sama macam orang hari ni tuan-tuan, menunjukkan masing-masing kehebatan, kekuasaan masing-masing. Tapi akhirnya masing-masing akan beransur-ansur fasa hidupnya daripada kuat, akhirnya lemah, tua dan mati. Tidak ada bezanya tuan-tuan. Dia hanya mengulangi sejarah. Dan sejarah yang sentiasa disebut Al-Qasas, kisah-kisah yang sentiasa disebut dalam Quran ni, sebagai pengulangan kepada kita. Dan ini adalah benda yang berlaku dalam kehidupan kamu. Sama juga, cerminan sejarah tu adalah cerminan dalam kehidupan kamu, kehidupan kita semua. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, keadaan kamu sukar, susah sekarang, tak apa, kamu jangan risau. Aku berikan kepada kamu Al-Quran. Aku juga berikan kepada Musa juga adalah At-Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka janganlah kamu wahai Muhammad min liqa'ih. Miryatin min liqa'ih itu maksudnya ragu-ragu dengan pertemuan tersebut. Okey. Ragu-ragu pertemuan tersebut. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dekat sini ada 4 tafsiran. Dekat sini ada 4 tafsiran. Perhatikan.
fala takun fi miryatin min liqa'ih. Kalimah ni ada 4 tafsiran. Okey. Boleh? Saya pelan-pelan tuan-tuan Fala takun fi miryatin min liqa'ih, ada 4 tafsiran. Tafsiran pertama, fala takun fi miryatin min liqa'ih adalah merujuk kepada jangan ragu-ragu dengan pertemuan tersebut, adalah merujuk kepada Nabi Muhammad, jangan ragu-ragu dengan pertemuan kamu wahai Muhammad dengan Musa. Sebab selang 2-3 tahun nanti kamu akan berjumpa dengan Musa pada malam Isra' dan Mi'raj. Okay? Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan ada belajar junior dengan seniority lah. Kan? Kita tengok kita dalam keadaan susah tuan-tuan. Bila tahu orang sebelum ni lebih susah daripada kita ataupun semacam dengan kita keadaannya, kita rasa ada semangat, ada kekuatan dalaman yang kita tanpa sedar. Ada orang lagi susah daripada saya. Sama je lah saya dengan awak ni. Tak ada susah. Cuma saya kena flow belajar daripada awak macam mana nak menghadapi tekanan, kesusahan dan sebagainya. Ini pujukan tuan-tuan daripada Allah. Itu tafsiran pertama. Okay? Sebab itu antara yang Nabi jumpa pada malam Isra' Mi'raj adalah Nabi Musa AS. Kedua adalah fala takun fi miryatin min liqa'ih, di sini adalah merujuk kepada pertemuan di antara Nabi Musa dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ayat ni tak dicampur dengan Nabi lah. Tadi ayat tadi tu bila Allah kata wahai Muhammad, aku telah berikan Taurat kepada Musa macam kamu terima Al-Quran. Jadi kamu jangan risau, kamu juga nanti akan bertemu dengan Musa di hari Isra' Mi'raj. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kamu jangan ragu-ragu tentang pertemuan Musa dengan Allah Ta'ala. Hidup dunia dia macam kamu juga, ada tentangan, ada ujian, ada halangan dalam dakwah. Tapi kamu tengok macam mana kepulangan dia kepada Allah Ta'ala setelah dia wafat. Allah berikan janji-janji dia, Allah tunaikan janji-janjinya, dan kamu boleh lihat pada malam Isra' Mi'raj. Okey, baik. Ini ingatan daripada Allah. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang fala taku fi miryatin min liqa'ih, iaitu ayat yang kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku berikan kamu Taurat dan kamu jangan ragu-ragu dengan Taurat ni, pegang sungguh. Okey? Sebab nanti dia akan sambung ayat tu tentang wa ja'alnahu hudal li bani Israil, sebab Taurat akan menjadi huda, petunjuk kepada Bani Israel. Jadi ayat tu fala takun fi miryatin min liqa'ih adalah merujuk pada Nabi Musa. Wahai Musa, kamu jangan ragu dengan Taurat, sebab Taurat akan jadi hudan, petunjuk pada Bani Israel. Tafsiran yang keempat, fala takun fi miryatin min liqa'ih adalah merujuk kepada wahai Muhammad, kamu jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, sebagaimana Musa tak ragu-ragu dengan Taurat. Macam tu. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan, 4 tafsiran ni banyaklah. Seakan-akan macam sama tuan-tuan, tapi 4-4 tu sebenarnya berbeza-beza. Sekarang mana yang hampir-hampir tepat? Sebenarnya 4-4 tu tepat tuan-tuan, dan ini dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Cumanya yang kita nak mudah faham, ia adalah ayat pujukan bila Allah kata walaqad ataina Musal kitab, wahai Musa, telah kami berikan kepadanya Al-Kitab, iaitu At-Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih, wahai Musa, kamu jangan ragu-ragu dengan At-Taurat ini. Dalam masa yang sama Allah bagi tahu pada Nabi, kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran, dan kamu jangan ragu-ragu kepada Al-Quran. Okay, jangan ragu-ragu pada Al-Quran, seperti mana Musa tak ragu-ragu pada Al-Taurat dia. Al-Taurat turun pada Nabi Musa, tujuan dia hudal li Bani Israil, sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Al-Quran turun kepada Muhammad, tujuan dia adalah sebagai hudan lil alamin, petunjuk kepada sekalian alam. Tak ada beza. Ini sebagai perbandingan lah. Allah Ta'ala nak tunjuk seperti mana aku turunkan pada Musa dahulu, macam itulah aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Dan di sini tuan-tuan adalah kenyataan daripada Allah merujuk kepada orang kafir Quraisy. Wahai kafir Quraisy, macam mana kamu percaya cerita orang Yahudi di Yathrib tentang Taurat yang mereka imani, yang pernah turun kepada Musa, yang Nabi yang mereka imani? Macam itulah kamu kena percaya Muhammad adalah Rasulullah yang kami telah turunkan kitab Al-Quran kepada dia. Okay? Macam mana kamu boleh percaya Taurat turun pada Musa dan juga Bani Israel? Macam itulah kamu kena percaya Quran turun kepada Muhammad dan
dan kamu semualah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini dalil akli tuan-tuan dalil dari sudut rasional akal kita berfikir. Allah Taala nak tunjukkan tanda-tanda dia. Okey, baik. Boleh tuan-tuan? Baik, saya tengok Puan Shima punya nota sikit. Ya, Okey, pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Okey, Allah nyatakan Nabi Musa tentang kitab Taurat. Allah menyatakan ayat dia direct kepada Nabi Musa, maknanya tak ada campur dengan Nabi SAW lah. Maksud nombor 3 tadi Puan Shima, fala takum fi miryatin min liqa'i, maksudnya Allah Ta'ala bercakap terus dengan Nabi Musa, wahai Musa, aku berikan kamu kitab At-Taurat, maka kamu jangan ragu-ragu kepada At-Taurat. Itu maksud dia. Okay. Pada ayat keempat sama macam ayat ketiga, cuma bezanya dialog itu adalah kepada Nabi SAW. Okay, maksudnya ayat dia, kalau ayat keempat, Musa, kamu pegang Taurat, kamu jangan ragu-ragu dengan Taurat. Ayat keempat, bila Allah cerita Musa telah dapat Taurat, wahai Muhammad, kamu jangan ragu-ragu dengan Al-Quran seperti mana Taurat turun kepada Nabi Musa. Okay, sebab dia dua kisah tuan-tuan. Dia tentang Nabi SAW dan juga Nabi Musa. Ingatan kepada Nabi Muhammad daripada contoh Nabi Musa, teladan daripada Nabi Musa. Jadi sebab tu dia jadi 4 tafsiran. Dia hampir-hampir. Puan Shima bukan bercakap terus dengan Nabi Musa, tapi kenyataan ayat 23 tu adalah kenyataan untuk Nabi Musa, macam tu. Bukan bercakap terus, tapi kenyataan tu kepada Nabi Musa. Macam seolah-olahnya Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa, wahai Musa, aku berikan kamu At-Taurat, kamu pegang At-Taurat ini, sebab dia menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Ayat tu Allah Ta'ala tuju pada Nabi Musa, tapi ingatan kepada Nabi SAW. Okay, seolah-olahnya macam mana dalam bahasa kita macam apa? Pukul anak, sindir menantu kan? Seolah-olahnya kita pukul anak tu, tapi bukan nak bagi tahu pada anak, tapi nak sindir menantu ni. Tapi dalam bahasa konteks kita sekarang ni, Allah cakap dengan Nabi Musa, tapi dalam masa sama Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi Muhammad macam tu juga. Okay. Seperti mana aku bagi tahu pada Musa, macam tu Muhammad kamu kena faham konteks dia. Yang aku sedang bercakap dengan kamu pun begitu juga. Quran turun pada kamu, pegang, yakin, dan dia akan jadi petunjuk pada umat kamu. Okey, baik. Tengok ayat yang ke-24. Okey, kenapa tuan-tuan kenapa Allah Ta'ala datangkan contoh tentang Musa dan Bani Israel? Kenapa tak cerita tentang Nabi Saleh? Kenapa tak datangkan contoh Nabi Hud? Kita tahu ada 4 Nabi yang berbangsa Arab. Yang lain bukan bangsa Arab tuan-tuan Kebanyakannya adalah Bani Israel. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 saja nabi daripada kalangan bangsa Arab. Kenapa Allah tak bagi contoh tentang Nabi Saleh? Kenapa Allah tak datangkan contoh tentang Nabi Hud? Kan sedangkan kisah ni orang Arab Quraisy tahulah sebab tu nenek moyang mereka. Tapi kenapa Allah datangkan kisah Nabi Musa? Antaranya sebab Nabi Hud, Nabi Saleh dia tidak ada kitab seperti mana Al-Quran dan seperti mana Taurat, Zabur dan Injil. Okay? Dan waktu tu tuan-tuan, yang paling ketara keimanan pada agama Samawi ni adalah orang Yahudi yang berada di Yathrib, yang ada Tauratnya, kan, keimanannya. Dan cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa ni yang dipegang oleh orang Yahudi di Yathrib ni, cerita tu sampai bila mereka berdagang berniaga dekat Mekah. Okay, sebab perhubungan Yahudi Yathrib dengan musyrikin Mekah ni rapat, dia berniaga sama-sama tuan-tuan. Jadi cerita tu, dakwah tu ada di antara mereka, dan orang musyrik tahu cerita Musa, cerita Firaun, cerita Bani Israel, tahu. Cerita tu antara mereka tahu. Jadi kenyataan tu mudah untuk orang musyrikin Mekah hadam. Maknanya benda pelik lah. Cerita Musa bukan cerita pelik bagi mereka. Walaupun bukan sebangsa, tapi cerita tu tak pelik. Sebab cerita tu selalu mereka dengar. Okay, selalu mereka dengar. Okay. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa. Apatah lagi tuan-tuan, kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam blueprint, benda yang sama. Macam mana Nabi Musa menghadapi tekanan, menghadapi ujian, menghadapi tentangan kaum dia, macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tentangan, ujian dan juga tekanan yang sama. Okay, ini sebab ni kisah zaman Mekah ni tuan-tuan. Surah Makkiyah ni.
Jadi Allah Ta'ala memberitahu pattern yang sama. Sejarah Musa dengan sejarah kamu sama Muhammad. Musa dapat Taurat, kamu dapat Al-Quran, sama Muhammad. Kamu tiru saja, follow saja. Sebab Nabi SAW tak ada guru dia. Tidak ada bapa yang memberi petunjuk, tidak ada datuk yang memberi petunjuk, tidak ada pakcik yang memberi tunjuk ajar, tidak ada. Dan itu menunjukkan Allah Ta'ala memberi didikan langsung kepada Nabi SAW. Orang yang tak ada bapa, tak ada datuk, tak ada pakcik, tidak ada orang lelaki yang lebih tua daripada dia yang mengajar dia, tapi dia jadi orang yang dihormati, akhlak yang terpuji, perbuatan yang mulia, semuanya dalam keadaan dikawal, macam ditarbiah. Ada satu pendidikan khas. Itu menunjukkan air tangan ataupun didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, sighatullah, acuan Allah tu pada Nabi SAW tu terbentuk dengan sempurna. Okay, didikan terus daripada Allah, tidak ada campur tangan daripada manusia. Okay, kemudian sebab itu Allah Ta'ala gunakan kisah Nabi Musa, sebab kisah Nabi Musa dekat dengan kisah Nabi SAW. Ayat 24 pula Allah sambung lagi tuan-tuan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا, dan kami telah jadikan, minhum, daripada kalangan Bani Israel tadi tu, a'immah, pemimpin-pemimpin. Ada yang terjemah sebagai imam-imam. A'immah tu daripada kalimah imam tuan-tuan. A'immah, pemimpin di antara mereka. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yang memberi petunjuk dengan arahan kami, lamma sabaru, selagi mana mereka bersabar. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah nak bagi tahu, antara Bani Israel ni, bila Allah turunkan Taurat kepada Musa dan pengikut Musa ni beramal dengan ajaran Taurat, Allah angkat darjat mereka jadi pemimpin-pemimpin agama. Okay, pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka ni memimpin umat-umat bawah dia tu, pengikut-pengikut mereka ni, dengan sabar melalui mengikut syariat Taurat. Pegang sungguh, sabar dengan apa yang diajarkan oleh Taurat, sabar, buat sungguh-sungguh. Okay, dia dapat petunjuk daripada Taurat. Tetapi Allah Ta'ala highlight kalimah lamma sabaru. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, saya takut saya terlepas. Tuan-tuan perhatikan kalimah yahduna bi amrina. Saya minta maaf kalau tuan-tuan tak jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu. Okay, bila Allah kata yahduna bi amrina, mereka ni memberi petunjuk dengan perintah kami, iaitu Allah lah. Mereka ni diberi petunjuk. Macam mana mereka didik kaum Nabi Musa ni, pemimpin dia yang sebahagian rakyat pengikut Nabi Musa, Allah angkat darjat sebagai pemimpin agama. Kemudian mereka didik tarbiyah umat Nabi Musa ni macam mana sehingga mendapat petunjuk Allah. Yahduna bi amrina tu, mendapat petunjuk Allah adalah lamma tu selagi mana, sabaru, selagi mana mereka sabar dengan syariat Nabi Musa. Maknanya berpegang dengan syariat Nabi Musa ni, syariat Taurat ni, pegang sungguh. Selagi mana mereka sabar laksanakan, ada apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa amar, apa makruf, kan, amar makruf nahi munkar sebagainya. Selagi mereka sabar, selagi itu mereka dapat petunjuk daripada Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka ni meyakini ayat-ayat kami. Tuan-tuan perhatikan, ada dua kalimah yang Allah sebut. Seolah-olahnya Allah bagi tahu, Allah cerita pada Nabi Muhammad, kamu tengok kejayaan Musa, macam mana dia boleh berlawan dan menumbangkan Fir'aun, adalah kerana mereka berpegang dengan Taurat, dengan sabar dan dengan yakin. Berpegang dengan Taurat dengan sabar, dengan yakin. Macam itulah kamu berpegang dengan Al-Quran, sabar dan yakin. Sabar dekat mana? Sabar dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah. Jangan kamu rasa ragu-ragu, jangan rasa takut dan sebagainya. Buat, sabar. Dan kamu kena yakin sungguh kejayaan, kemenangan, janji-janji yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Benda ni bukan benda yang pelik. Kamu tengok Musa telah menghadapi dan telah dapat, macam itulah keadaan kamu, wahai Muhammad. Ini ayat tasliyah, ayat pujukan Allah kepada Nabi SAW. Bukan mudah tuan-tuan nak melaksanakan agama Allah, hukum-hukum Allah di negara Mekah zaman itu adalah bukan negara Islam. Dalam keadaan mereka ditindas, tak boleh laku beramal secara terbuka. Macam kita hari ini tuan-tuan, mereka yang Muslim yang duduk di Perancis, yang kita dulu dengar tak berhijab,
Pegang saja ayat Allah. Jangan rasa walaupun kamu ditindas, walaupun kamu dinafikan hak, walaupun kamu dalam kesusahan, kamu jangan risau. Pegang, sabar dan yakin dengan Allah. Allah Ta'ala akan bantu. Okay? Benda tu benda yang sangat sukar. Sebab benda yang tak nampak tuan-tuan. Tapi kita kena yakin. Benda tu sangat sukar. Tapi itulah kejayaan yang Allah Ta'ala janjikan. Sebab itu Allah sebut kalimah lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ada kalimah sabar, ada kalimah yakin. Okey. Baik. Ini yang telah berlaku kepada zaman Nabi Musa dan ini yang telah berlaku kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada Baik, kalau tadi saya teruskan lagi. Sekejap Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat 25, Allah kata inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat ni direct Allah Ta'ala sebutkan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu tu maksudnya serah sajalah urusan Tuhan kamu ni. Maknanya urusan hidup kamu dunia ni terah pada Tuhan kamu. Okay? Serah saja pada Allah Ta'ala. Huwa yafsilu, dialah yang akan memutuskan. Yafsil tu maksudnya fasal, memutuskan tuan-tuan. Kan kita sebut fasal-fasal kan. Kalau belajar undang-undang fasal 1, fasal 2, bahasa Arab fasal ni putus. Okay, fasal, berfasal-fasal, terputus-putus lah. Dialah yang akan memutuskan bainahum, di antara mereka ni. Ada yang beriman pada Quran, ada yang tak beriman, ada yang menafikan kewujudan Allah, ada yang tidak, ada yang menafikan keimanan pada Nabi SAW, ada yang mendustakan Nabi SAW. Biarkan Allah yang akan putuskan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ni ending tuan-tuan. Allah kata dunia memang kamu akan duduk sebab tak ada orang yang akan explain, melainkan petunjuk tu dah ada dah. Tapi itulah ujian dalam kehidupan. Tapi jangan risau wahai Muhammad, aku akan putuskan pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, yang mana pada hari tersebut aku akan putuskan apa yang kamu semua berselisihkan. Okay? Kat situ tuan-tuan, sebenarnya Allah ajak kita gunakan akal. Gunakan akal untuk berfikir. Okay? Gunakan akal adalah untuk berfikir. Mana yang betul, mana yang tidak. Tanda ada dah. Panca indera mata ada dah. Panca indera telinga ada dah. Panca indera hati dan akal ada dah. Gunakan sebaik mungkin. Okay? Ini adalah ujian dalam kehidupan yang akan menentukan destinasi semuanya di hari akhirat. Okay? Sebab itu Allah kata, tak apa kamu berselisih lah. Semua aku dah berikan kepada kamu. Gunakan panca indera itu untuk kamu mengiyakan, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-25. Bila tuan-tuan tengok pada ayat 25, mungkin tuan-tuan akan rasa, kenapa Allah Ta'ala semudah itu kan? Okey, kamu ragu-ragu tak apa. Akhirat nanti aku yang putuskan. Tengok balik pada ayat 26. Okey, tuan-tuan akan nampak pada ayat 26. Sekejap tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-26. Allah Ta'ala menyebutkan awalam yahdilahum. Allah tanya kepada kita, apakah awalam yahdilahum, apakah tidak menjadi petunjuk kepada kamu? Kita rasa macam, kenapa ya Allah Ta'ala kata, okeylah kalau kamu nak beza-beza, bezalah. Nak berselisih lah. Nanti di akhir hari akhirat, di mahkamah Allah, Allah akan putuskan. Seolah-olah macam nak berlepas. Tapi ayat 26, Allah tarik perhatian kita tuan-tuan. Allah kata awalam yahdilahum, apakah tak menjadi petunjuk kepada kamu dah? Apakah tak ada isyarat dah? Apakah tak ada tanda-tanda dah? Kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Ayat ni tuan-tuan, ayat bukti depan mata. Sebab Allah kata berapa banyak ahlakna min qablihim minal qurun, umat-umat sebelum kamu yang kami telah hancurkan. Berapa banyak? Depan mata kamu. Yamshuna fi masakinihim, yang kamu berjalan di hadapan, di kediaman-kediaman mereka ni. Okey, tuan-tuan perhatikan. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah
qablihim minal qurun. Ini adalah merujuk kepada umat-umat yang terdahulu. Min qabli minal qurun ni umat yang terdahulu. Umat-umat umat-umat yang terdahulu. Yang mana umat-umat ni Allah Ta'ala ahlak, Allah Ta'ala telah hancurkan, musnahkan. Kenapa? Sebab dia buat benda yang sama, menafikan Allah, mensyirikkan Allah, mendustakan Rasul dan mendustakan kitab yang turun. Kisah Musa. Tapi Allah Ta'ala highlight yamshuna fi masakinihim, yang kamu berjalan dekat rumah mereka ni, kawasan penempatan mereka dulu ni. Siapa? Ada dua Nabi tuan-tuan yang paling dekat dengan Quraisy, iaitu kaum Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh dia duduk di Madain Saleh, di Al-Ula, utara Madinah. Bila orang Mekah pergi berniaga ke Syam, dia akan lalu di Al-Ula tu. Dia akan lalu di kediaman Nabi Saleh, di perkampungan Nabi Saleh, Madain Saleh hari ni. Hari ni disebut sebagai Al-Ula ataupun Al-Hijr, daerah tu. Memang lalu tuan-tuan, sampai hari ni tuan-tuan pun boleh pergi lagi tengok. Mereka lalu dan mereka tengok ini kawasan yang pernah hidup dahulu, ada penempatan, ada manusia. Allah berikan tamadun pada mereka. Tapi hari ini kawasan tu kering kontang, kosong, tak ada kehidupan. Allah telah hancurkan mereka sebab syirik kepada Allah, dustakan Rasul, dustakan kitab, petunjuk daripada Allah. Kemudian sebab tu Allah kata kam, berapa banyak dah kaum terdahulu aku telah hancurkan. Awalam yahdi lahum, apakah tidak menjadi petunjuk kepada kamu semua. Sebab tu bila ayat sebelum tu Allah kata tak apa kamu duk berselisih, akulah yafsilu bainahum yaumal qiyamah, hari kiamat aku akan putuskan semuanya hukum hakam ni. Seolah macam lepas tangan kan tuan-tuan, tapi Allah nak ingat pada ayat 26. Sebenarnya tak, aku dah beri dah petunjuk, aku dah beri dah isyarat, aku dah beri dah tanda-tanda, aku dah tunjukkan hukuman-hukuman orang-orang terdahulu. Belajar, ambil pengajaran, ambil teladan. Apa lagi tuan-tuan? Bila orang Mekah berniaga ke Yaman, mereka akan lalu di perkampungan Nabi Hud, kaum Ad ni. Kalau Nabi Saleh, kaum Thamud. Nabi Saleh, kaum Thamud duduk di Madain Saleh. Kaum Nabi Hud, dia duduk di perkampungan kaum Ad. Kaum Ad ni dia duduk satu daerah namanya Iram. Iram ni satu daerah lagi, dia namanya Al-Ahqaf. Ada surah dalam Quran namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni maksudnya gunung-gunung berpasir. Macam itulah, gunung-gunung berpasir di kawasan pada pasir besar-besar tuan-tuan. Dia dua-dua ni duduk di kawasan pada pasir, tapi di lembah-lembah yang subur. Lembah-lembah yang hidup lah, ada kawasan yang subur. Dua-dua ni kawasan yang biasa dilalui oleh orang Quraisy. Mereka sentiasa akses ke kawasan-kawasan tersebut. Dia tahu cerita kawasan tersebut dan dia tengok ni bukti depan mata dah. Kemudian Allah kata inna fi dzalika laayatil afala yasmaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Kamu tengok macam mana Allah Taala hancurkan mereka. Macam mana aku musnahkan kaum Nabi Musa. Sedangkan Nabi Saleh minority, kaum dia majority. Macam mana kaum Nabi Hud minority, kaum dia majority. Bagaimana Nabi Musa minority, Quraisy Bani Israel, Firaun majority. Macam mana Muhammad minority, orang musyrikin Quraisy majority. Allah kata walaupun mereka minority, berpegang pada Allah, Quran, sabar dan yakin, Allah akan menangkan. 3 bukti dah depan mata. Kenapa kamu tak percaya kepada Muhammad sebagai Rasul, tak percaya pada Quran dan tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah kata afala yasmaun, tak dengar? Apakah kamu tak dengar cerita-cerita tu? Seolah-olahnya macam tak pernah sampai berita-berita tu. Tak ada WhatsApp ke? Macam itulah. Tak ada WhatsApp ke? Tak ada Facebook ke? Kamu tak perasan ke benda-benda macam tu? Afala yasmaun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-26. Ingatan daripada Allah Taala. Ayat 27 tuan-tuan, Allah ingatkan lagi sekali. Tapi ayat 27 ni tuan-tuan, walaupun ayat dia panjang sedikit, tetapi ayat dia bagi saya sangat menarik untuk kita tadabbur. Kalau tuan-tuan boleh dengar, kita cuba seimbas lalu sebab kita dah di penghujung. Tapi nanti saya akan ulang lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Cuba tuan-tuan tengok dulu
Allah kata apa? Awalam yarau anna nasukul ma ilal ardil jurus, kata Allah. Apakah tidak kamu melihat? Okey. Apakah tidak kamu melihat anna nasukul ma, nasukul tu iaitu kami menghalau al-ma, air-air, ilal ardil jurus, ke bumi-bumi yang tandus, yang kering kontang. Fanukhriju bihi zar'a, dan kami telah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum, ternakan-ternakan mereka makan daripada makanan yang tumbuh daripada kawasan tersebut. Wa anfusuhum, dan kamu semua pun makan daripada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Afala yubsirun, apakah kamu tak melihat? Okey, baik. Ada beberapa kalimah yang sangat menarik tuan-tuan Allah gunakan di sini. Pertama, tuan-tuan perhatikan kalimah yarau. Yarau. Okey, awalam yarau. Yarau ni maksudnya melihat. Kalimah melihat dalam Quran ada 3. Okey, Allah gunakan 3. Pertama kalimah al-basar. Sebab tu tuan-tuan tengok ayat 27, ending tu Allah kata afala yubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Basar kat situ adalah melihat. Tapi Allah tak gunakan afala yanzurun. Ada beza Okey. Pertama basar, melihat. Kedua yarau ataupun ra'a, melihat. Ketiga yanzuru ataupun nazar, melihat. Ada 3 kalimah melihat. Bila Allah sebut kalimah melihat tuan-tuan, Allah guna 3 kalimah. Basar, nazar, ra'a, ataupun yabsuru, yanzuru, yarau. 3-3 ni adalah bermaksud melihat, dan 3-3 memberi maksud yang berbeza-beza. Okey, maksud yang berbeza-beza. Yang paling tinggi sekali adalah kalimah basar, yabsur. Yabsuru ni kalimah yang paling tinggi, melihat. Dia ada 3 jenis. Okey. Basar ni, bila Allah sebut basar, dia melihat dengan mata, melihat dengan hati. Okay? Bila Allah kata basar, itu pandangan. Sebab tu dia kata, bila orang kata pandangan hati ni, dia tak sebut pandangan mata, pandangan hati ni disebut sebagai pandangan basar. Okay? Pandangan hati lah, itu basar. Basar ni melihat dengan mata, melihat dengan hati. Dia melihat sambil berfikir dan faham. Itu maksud basar. Okay? Sebab tu bila Allah kata afala yabsurun, apakah kamu tak melihat? Melihat tu bukan melihat kosong. Afala yabsurun, melihat dengan mata, dengan hati. Berfikir, faham. Kamu dapat bendanya. Bukan sekadar fikir je, tapi berfikir dan kamu faham apa benda tu. Itu namanya basar. Sebab itu bila Allah Ta'ala jatuhkan hukuman di hari akhirat, Allah kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wa absara wa af'idah. Kan? As-sama' al-absar al-af'idah. Aku berikan kamu pendengaran, kamu berikan kamu absar, melihatan yang boleh melihat, boleh berfikir dan boleh dapat kefahaman, dapat ilmu. Dan al-af'idah, dan berikan kamu hati. Okay, Allah gunakan kalimah basar. Basar maksudnya melihat dengan mata, dengan hati, berfikir, dapat pemahaman. Tapi bila Allah gunakan nazara dan juga kalimah ra'a, yarau ataupun yanzuru, itu bermaksud melihat dan berfikir. Faham belum tentu lagi tuan-tuan. Dia melihat dengan mata dia dan dia berfikir. Dalam ayat ni bila Allah kata awalam yarau, apakah kamu tak melihat dan berfikir? Maksudnya kamu takkan kamu tengok kosong je. Tengok pokok, tengok je. Hari ni kan kita macam tu tuan-tuan. Tengok pokok, tengok je. Tengok gerhana je. Tapi kita tak gunakan mata hati kita, tak gunakan akal kita berfikir, dan kita tak dapat apa-apa. Tak membawa, kenapa pokok ni boleh subur, boleh besar? Kalau orang yang berfikir sampai tahap tu tuan-tuan, maksudnya dia betul-betul full utilize dia punya kemampuan panca indera dia. Okay, kemampuan tu betul-betul dimanfaatkan. Jadi Allah kata, apakah kamu tak melihat dan berfikir? Anna nasukul ma'. Nanti tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah kata tak melihat dan berfikir? Allah kata nasukul ma', kami telah halau al-ma', air. Allah gunakan kalimah nasuk, tuan-tuan. Nasuk ni halau. Okey, halau. Kami telah halaukan air kepada ardil jurus, bumi yang tandus. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan Quran yang guna bahasa Melayu, ada tulis kata menghalau air, menghalau, dia buat bracket, awan yang mengandung.
yang mengandungi air lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kurang tepat terjemahan tersebut. Yang paling tepat, bila Allah gunakan kalimah nasuk, sengaja Allah sebut kalimah halau tuan-tuan, sebab Allah nak bagi tahu sumber air ni ada banyak jalan, ada banyak channel dia. Okay. Pertama, Allah halau air, Allah arahkan air ni boleh tumbuh tanah yang gersang, sama ada melalui atas air hujan, langit, boleh jadi melalui bawah tanah, mata air. Ada dua laluan. Boleh jadi sungai dan lautan. Okay, ni saya akan cerita tu sebab dia ada kaitan dengan bumi geografi yang kisah ni berlaku. Okay, jadi sebab itu Allah gunakan kalimah nasuk. Allah tak sebut kalimah, sebab selalu Allah guna kalimah Allah Ta'ala akan turunkan air hujan kan. Selalunya Allah gunakan kalimah turun. Okay, nazul ma saya pun lupa dah ayat dia. Ada selalu kalimah yang Allah Ta'ala gunakan, air hujan akan diturunkan daripada langit. Selalunya kalimah sama' tu selalu digunakan banyak tempat. Tapi ayat kali ni Allah gunakan kalimah nasukul ma, kami halau air tu. Halau dekat situ maksudnya kami arahkan. Ni kuasa kami. Halau ni bila kita ada kemampuan, ada kuasa, kita halau. Kita ada kemampuan dan orang sesuatu akan patuh perintah kita sebab dihalau kan. Jadi Allah kata kami halau air. Pergi air ni keluar. Sama ada melalui daratan jadi mata air, jadi lautan, jadi sungai, dan juga daripada langit. Sebab itu Allah gunakan kalimah nasuk, sebab nak bagi tahu akses air ni channel dia banyak, bukan satu tempat. Dan kenapa Allah gunakan kalimah ni tuan-tuan? Sebab kisah tentang Musa, kisah tentang Saleh, kisah tentang Nabi Hud yang dalam sebelum ni tuan-tuan, mudah untuk kita baca. Sebab tiga kaum Nabi ni tuan-tuan, dia duduk di kawasan Sahara, padang pasir. Kawasan mereka adalah kawasan kering kontang yang disebut sebagai Ardil Jurus, bumi yang tandus, kering. Dan mereka tak menerima taburan hujan yang sangat banyak. Dan ada sebab Allah tak turunkan air hujan. Sebab rumah mereka dibina dengan gunung, dibina dengan tanah. Kalau turun hujan macam dekat Malaysia tuan-tuan, tanah tu kena air, hancur, runtuh rumah dia. Jadi dia lagi kering, lagi panas, lagi keras batu dia. Jadi Allah datangkan sungai Nil kepada kaum Nabi Musa. Nabi Musa kan ada satu Firaun zaman dia tu, namanya Firaun Sanuset 3. Ini saya buat kajian sikit. Firaun Sanuset 3 ni dia buka pengairan 123 km tuan-tuan. Pengairan daripada sungai Nil pergi ke kawasan tanah gersang di padang pasir di Mesir. Jadi kawasan tanaman yang sangat subur. Okey. Kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh duduk di kawasan padang pasir juga. Tapi mereka juga sangat hebat dengan ilmu agriculture diorang, tanaman-tanaman diorang. Walaupun tak tumbuh air hujan, sebab mereka ada saliran mata air yang keluar daripada bumi. Tapi Allah kata nasukul ma, kami yang arahkan, kami yang halau air-air ini keluar. Di situ kita boleh tengok penggunaan kalimah yang Allah gunakan tepat tuan-tuan. Bukan kalimah yang saja-saja. Kan? Kalau Allah sebut air hujan, itu ya sumber yang kita nampak, air hujan. Tapi untuk tempat yang dalam kisah ni, Allah tak sebut air hujan sebab tempat tersebut tak menerima hujan. Dia menerima dari sudut air, dari sudut yang lain. Okey, apa-apa tuan-tuan, saya tak habiskan ayat ni. Nanti kita akan ulangi lagi sekali. Dan kita akan tengok, kalau orang musyrikin Mekah melihat contoh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa dan juga Nabi Saleh sebagai bukti dekat dengan mereka, kita ni nak tengok kisah siapa yang paling dekat dengan kita. Ada beberapa contoh yang akan saya bawa pada tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau ada kelemahan dan kesalahan, mohon tegur daripada asatizah yang menonton. Semoga ada manfaat dan sama-samalah kita terus semarakkan ilmu Allah dan sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya dan teruskan berpuasa 6 bagi yang belum lagi selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal soleh kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.